Baik, kita mulakan kuliah hadis hari ini, yaitu Babul Qasmi. Babul Qasmi, yaitu bab pembahagian giliran. Bab pembahagian giliran. Nah, siapa nak baca silakan. Siapa boleh baca? Kak Jun tutup. Okey, saya bacalah. Dari Aisyah, ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagi antara isteri-isterinya dengan adil dan berkata, "Hai Tuhan, inilah pembahagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah engkau cela aku di dalam apa yang aku tidak miliki, tetapi engkau miliki." Diriwayatkan dia oleh 4 dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi Tirmizi rajihkan mursalannya. Ya, kemursalannya. Baik, ya, hadis 1084, catatkan hadis sah. Matan, diperintah suami membagi giliran dengan adil. Hukum wajib. Tajuk yang kita pelajari hari ini ialah berkaitan dengan mereka yang mempunyai isteri yang lebih daripada seorang, dan Nabi telah meletakkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, atau diistilahkan sebagai orang yang berpoligami. Baik, maksud hadis Nabi ini, Nabi sentiasa bersikap adil kepada isteri-isterinya dalam memberi nafkah dan memberi waktu berkumpul dengan isterinya secara adil. Tidak ada isterinya yang dilebihkan satu dari lainnya. Dalam hal nafkah dan giliran keperluan batiniah, dan Nabi berlindung dengan Allah dari hal-hal yang baginda tidak sanggup untuk melakukannya kerana di luar kemampuan manusia, iaitu mencintai isteri secara sama sebab cinta itu hanya Allah yang menguasainya. Dan manusia tidak sanggup membagi cinta sama rata kepada perempuan yang menjadi isterinya. Jadi, itu yang dikatakan dalam segi pembahagian giliran, manusia mampu, iaitu Nabi, yang dimasukkan Nabi mengatakan, "Wahai Tuhan, inilah pembahagian yang sanggup aku lakukan. Maka janganlah engkau cela aku dalam hal yang tidak sanggup melakukannya, kerana engkau yang memiliki." Jadi Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah tidak mencela apa yang tidak Nabi tidak sanggup. Dan diterangkan bahawa dalam hal yang tidak adil ialah dalam hal kecintaan. Terkadang seorang itu dia melebihkan cinta itu kepada salah seorang isterinya. Tapi hal itu tidak berdosa di sisi agama asal dia tidak menunjukkan secara lahiriah. Contohnya Nabi, sebenarnya Nabi dia lebih cinta kepada Aisyah, kecintaan kepada Aisyah.
Tetapi adakah Nabi tunjukkan ya kecintaan itu secara lahiriah? Contohnya, Aisyah bertanya kepada Rasul, ya, wahai Rasulullah, siapakah di antara isteri-isterimu yang kamu paling cintai? Kata Nabi, ya, orang yang aku beri cincin itulah, kata Nabi. Aisyah kebetulan baru mendapat ya cincin daripada Nabi. Kembang buntut Aisyah. Bila dengar ya yang Rasul dia cinta kepadanya. Ya. Suatu hari Aisyah datang ke satu majlis yang mana ya dia punya madu-madu dia semua ada. Nabi Aisyah ni mata ya galak sikitlah, ya. Dia pandang-pandang, tengok semua isterinya ada cincin yang sama. Aduh. Itu Kena scam. apa buku jugalah. Kena scam. Kena scam ya. Kena scam ya. Jadi dalam hal ya itu dikatakan keadilan Rasul, walaupun dia cinta kepada Aisyah, tapi dia tidak menunjukkan secara lahiriah. Contohnya misal kata dia sayang ke Aisyah, dia duduk sama Aisyah je berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, baru balik kepada isteri-isteri lain. Itu namanya dia menunjukkan lahiriah. Jadi lahiriah ni berdosa. Kalau dia menunjukkan yang lahiriah ni berdosa. Tapi kalau dia hanya simpan dalam hati, tak mengapa. Walaupun dia Nabi contohnya dia cinta kepada Aisyah lebih, tapi dia tak tunjukkan. Itu tidak berdosa. Yang ditunjukkan ni macam itulah. Ya, bila ada isteri muda, ya tak balik-balik. Isteri tua sebulan sekali baru dijenguk. Contohnya. Ini menunjukkan lahiriah berdosa dia. Ya. Macam tu. Baik ya, kita teruskan ya hadis 1085. 5. Silakan. Satu 1085. Baca. Sambung orang tadi. Sambung. Dari Abi Hurairah bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa ada baginya 2 isteri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat di dalam keadaan sebelah. Dari badannya mereng. Ingat, diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya sahih. Ingat lah Ustaz? Ingat. Baik, 1085. Hadis sah. Matan, dilarang menonjol-nonjolkan. Dilarang menonjol-nonjolkan condongan terhadap seorang isteri. Terhadap seorang isteri. Hukum lil irsyad. Mana untuk pimpinan. Maksud hadis ini, hukum hidayah lil irsyad ni, mana untuk pimpinan. Jadi dalam hadis ini, seorang lelaki yang mempunyai 2 orang isteri, tidak boleh dia lebih mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Kerana sikapnya semacam itu kelak akan menyebabkan ia mendapat seksa di hari akhirat, iaitu seksaannya dia akan berbau miring. Miring ni maknanya sengit. Besok di hari kiamat sengit, ya apa san kau ni sengit, mat, macam itulah. Ya. Sebab dulu di dunia tidak berlaku adil. Dia punya 2 isteri, tapi lebih kepada isteri yang muda dan membiarkan isteri yang tua, contohnya.
Itu artinya dia telah menunjukkan cinta secara zahir, itu salah. Ya, sebab itu contoh Nabi itu adalah contoh yang terbaik. Jangan tunjukkan secara lahiriah. Ya, dengan giliran itu maknanya ya jangan diabaikan. Itu dikatakan ya dalam di sini. yakni ja'a yaumal kiamati wa syiku ma'ilun. Ya, datang pada hari kiamat. Ya, besok dalam keadaan baunya sengit. Itu ya. Ini maknanya apa? Satu kesalahan, satu seksaan ya, daripada Allah Ta'ala. Kerana ya di dunia dulu dia tidak berlaku adil. Ya. Yang Nabi kata tak dapat berlaku adil itu dalam segi cinta. Tapi jangan dilahirkan atau dizahirkan. Ya. Di cara zahir macam tu, itu yang jadi dia berdosa. Saya sambung lagi. Hadis 1086. Siapa nak buat? Nak baca? Silakan. Oi, pendengar kalah suara. Siapa nak baca? Silakan. Baca Ustaz. Sila. Dari Anas, ia berkata, menurut sunnah, apabila seseorang berkahwin perawan, iaitu madukan isterinya yang tidak perawan, ia diam di sisinya 7 hari 7 malam, kemudian ia jalankan giliran, dan apabila ia berkahwin janda, maka ia berdiam padanya 3 hari 3 malam, kemudian ia jalankan giliran. Muttafaqun alaihi, tetapi lafaz itu bagi Bukhari. 1086 hadis sah. Matan, seorang lelaki boleh tinggal pada isterinya yang perawan selama 7 hari dari mulai kahwin. Koma ya. Kepada isteri janda, sambung ya, kepada isteri janda 3 hari. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Ini adalah undang-undang ya yang disyariatkan dalam agama. Yang Nabi telah memberikan ya undang-undang ini. Sekiranya dia berkahwin lagi. Maknanya dia berkahwin lagi dan isteri yang kedua ini seorang gadis. Ya. Maka dia tinggal bersamanya 7 hari. Kemudian ya dia akan atur giliran seperti biasa. Kalau sana semalam, sini semalam macam tu. Ya. Dan sekiranya dia berkahwin dengan janda, maka Nabi telah mengaturkan ya dia boleh tinggal selama 3 hari saja. Kemudian ia ikut giliran seperti biasa. Kalau 2, kalau 1 hari, 1 hari. Macam itulah. Ya, seterusnya. Ya, sampailah ya, Bang Jamil mampus. Ya. Kan ada sejarah tu. Ada cerita Piramli tu.
Sampai Abang Jamil mampus. Hmm. Jadi itu adalah syariat. Maknanya yang telah disyariatkan oleh Nabi. Hal itu tidak boleh nak dikatakan dia tak nak dilawan, dia tak berlaku adil. Kat sana 7 hari tak balik-balik. Salah sebenarnya. Jadi dia kena faham tentang hukum ini. Baik, kita teruskan lagi. 1087. Saya Ya, silakan. dari Ummu Salamah bahawasanya Nabi SAW tatkala berkahwin dengannya, ia berdiam di sisinya 3 hari 3 malam dan ia bersabda, sesungguhnya tidak ada keberatan atas ahlimu terhadap kemahuanmu. Jika engkau mahu, aku gilir untukmu 7 hari 7 malam. Tapi jika aku tujuhkan bagimu, nescaya aku tujuhkan juga bagi lain-lain isteriku. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Baik, 1087. 1087 hadis sah. Matan, ketentuan seorang isteri, nanti silap. Ketentuan seorang tinggal. Ketentuan seorang tinggal di rumah janda yang dikahwininya harus tidak lebih dari 3 hari. Nokta. Sambung lagi. Kalau lebih, maka isteri yang lain harus dilebihkan juga. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya masuk semula. Dalam hadis ini memberitahu kisah yang Nabi berkahwin. Dikatakan di sini dari Ummu Salamah, sesungguhnya Nabi ketika mengahwininya. Bermakna dia kahwin dengan Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah kata, tak boleh ke lebih sikit kat sini. Contohnya dah 3 hari lah. Lepas tu Ummu Salamah tahan Nabi. Suruh lebih lagi duduk sini. Jadi kata Nabi, boleh. Tapi kalau aku lebihkan kat sini, nanti giliran tu saya akan lebihkan juga kat sana. Ini menunjukkan bahawa dah ditetapkan 3 hari. Tapi seandainya dia nak lebih daripada 3 hari, contohnya 7 hari, maka giliran itu menjadikan lambat. Menjadikan lagi lambat kerana yang lain juga perlu kepada 7 hari juga. Jadi sebab itu apa yang telah ditetapkan oleh Rasul itu adalah suatu syariat yang perlu dipatuhi. Baik teruskan 1088, silakan. Siapa nak baca? Tak dengar apa? Tak ada yang baca. Okey, saya baca. Okay, dari Aisyah
bahawasanya Saudah bin Zam'ah dihibahkan hari gilirannya kepada Aisyah, maka adalah Nabi SAW menggilirkan bagi Aisyah harinya dan hari Saudah. Muttafaq alaih. Ya. Keterangan tak payah baca tu je. Keterangan tak ya? Okey, saya catatkan dulu. 1088 hadis sah. Matan, seorang isteri boleh menyerahkan hari gilirannya kepada isteri yang lain. Hukum mubah. Baik, di antara isteri-isteri Nabi ini ada yang sudah berumur atau istilahnya ada yang dah tua, ya. Jadi yang tua ini bermurah hati. Contohnya Saudah bin Zam'ah. Ya. Dia katakan kepada Rasul, wahai Rasulullah, yes, malam esok tak balik pun tak apalah, macam itulah. Ya, giliranku aku bagi ke Aisyah, kau baliklah rumah Aisyah. Ya, kalau tak balik sini pun tak apa. Jadi itu memberikan giliran, mana menghibahkan. Tak balik selama-lama pun tak apa. Senang boleh keluar. Ataupun dia mengatakan tak balik pun tak apa. Sampai bila-bila tak balik pun tak apa. Ya. Tak payah. Cara hidup kena bagi. Hidup bagi tak payah nak masak. Ya. Anak-anak. Maksudnya di sini bukan nafkah zahir, tetapi giliran. Ya, giliran. Mana giliran itu boleh seorang isteri itu menghibahkan. Mana giliran dia dibagi kepada isteri-isteri yang lain. Ya. Engkau nak balik sini, baliklah. Tak balik pun tak apa, saya tak kisah. Macam tu. Ya. Macam itulah bahasa-bahasa dia. Ya. Yang di antara contohnya ialah Saudah binti Zam'ah. Dia telah memberikan giliran dia kepada Aisyah. Kalau sekiranya suami tu yang tak sihat pula, sakit pula, siapa yang nak menjaganya? Siapa ambil lah lebih. Artinya kalau seandainya berlaku sakit lah contohnya, ya, maknanya giliran itu boleh dilebihkan ke situ dan yang lain kena faham lah. Kena mengambil tahu lah. Ya. Macam itulah. Ya. Artinya dia boleh melebihkan kepadanya atas dasar dia tak sihat. Ya. Baik, 1089. Panjang ni. Siapa nak baca? Okey, sila. Baca dia tak dengar. Tak dengar. Unmute. Ada yang baca tak dengar. Okay, saya bacalah. Okey. 1089 dari Urwah, ia berkata, Aisyah berkata, hai anak saudara perempuanku, adalah Rasulullah SAW tidak mengutamakan sebahagian daripada kami atas sebahagian tentang giliran tidurnya pada kami, dan adalah ia pada tiap-tiap hari ia lawat kami sekalian, iaitu ia hampir kepada tiap-tiap seorang isterinya dengan tidak menyentuhnya hingga ia sampai kepada isteri yang hari itu haknya, lalu ia bermalam padanya.
Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Daud dan lafaz itu baginya dan disahkan dia oleh Hakim. Okey. Catatkan hadis 1089. Hadis sah. Matan, walaupun bukan hari giliran, suami boleh datang melawat isteri-isterinya yang belum dapat giliran. Hukum lil irsyad. Baik, sama semula. Ya, dalam hadis ini memberitahu bahawa menjenguk waktu siang, ya, isteri-isteri yang lain tidak ada kesalahan. Ya, walaupun bukan gilirannya, dia datang menjenguk. Biasanya Nabi dia ada kesempatan pada waktu asar, maka dia menjenguk isteri yang lain, ya, walaupun itu bukan gilirannya, tapi dia tidak tidur di situ. Dia menjenguk, dia tanya khabar, tanya apa yang perlu nak, mana berbincang, dan tapi dia tidak tidur di situ. Itu artinya bukan artinya nak tunggu giliran baru nak jenguk. Itu tak betul, ya. Time giliran dia baru nak jenguk. Ya, jadi boleh mencelah-celah menjenguk pada siang hari. Ya, bertanya berita, bertanya khabar, ya, boleh. Ya, tidak ada salahnya. Contoh hadis ini, ya, diterangkan dalam hadis ini. Baik, kita sambung lagi. Selanjutnya, siapa nak baca? 101, saya baca. Silakan. 1090. Dan bagi Muslim dari Aisyah, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat asyar, ia lawat isteri-isterinya, kemudian ia hampir kepada mereka. Al-Hadis. Jadi kan hadis 1090 hadis sah. Matan, kebiasaan Nabi melawat isteri-isterinya yang tidak mendapat giliran sesudah solat asar. Hukum lil irsyad. Jadi begitulah, ya, yang dibagi contoh oleh Rasulullah SAW. Maknanya, ya, bukan artinya istilah giliran tadi mesti, ya, time giliran dia baru dia nak jenguk, ya. Itu, ya, tidak demikian. Tapi ia boleh jenguk walaupun bukan gilirannya. Ya, hanya, ya, dia jenguk, tanya khabar dan sebagainya, ya, dan dia boleh balik, ya, kepada gilirannya. Itu yang, ya, dicontohkan oleh Nabi. Artinya, ya, kena belajarlah, ya, untuk berlaku adil. Ya, kalau tak belajar ni, itu yang dikatakan tak berlaku adil. Ya. Ada satu kisah poligami lah. Ya.
Satu kisah. Masa tu kita ni bujang lagi, ya, belum kahwin nak masa tu. Jadi seorang ni dia berpoligami. Dia dah tua lah, dah tua. Ya. Satu isteri dia di Melaka, satu isteri dia ada di sinilah. Jadi pada masa itu, ya, dia ajak kita pergi ke Melaka sana, ya, rumah isteri muda dia. Ya, ada anak juga lah kat sana. Ya. Bila sampai sana, ya, tengok orang tua ni sehat pula macam orang muda pula, kan? Kemudian bila balik rumah orang tua, bini tua dah batuk-batuk pula. Masuk je jembatan je dah batuk-batuk pula. Pandai pula berlakon orang tua ni. Macam tu lah. Pandai pula berlakon orang tua ni. Belajar lah Ustaz, belajar. Aduh. Jadi apa ni? Heran. Yang tidak berlaku adilnya tu, ya, dia balik kepada isteri yang tua ni, ya, kadang sebulan sekali baru balik. Ya. Ramai macam tu Ustaz. Duduk kat Melaka lama sebulan sekali baru balik. Ya. Tak ada bekerja dah, ya. Ramai macam tu Ustaz. Jadi macam tu lah, ya. Maknanya kadang susah nak berlaku adil, ya, dalam segi giliran, ya. Jadi sebab itu, ya, kalau tak betul tu yang besok jumpa tuan sengit, ya. Macam hadis tadi lah, sengit, ya. Yang teruskan tu sakit hati Ustaz. Sebab tu tak layan agaknya. Sebab tu sakit hati, sebab tu tak layan. Jadi dia lebih selesa dengan nombor 2. Ya kot. Tu sendiri cari kan, sendiri jawab lah. Jangan sengit lah nanti. Sengit lah. Ada seorang tu Ustaz, dah tua lah juga. Sekali bini yang pertama meninggal. Nasib aku kahwin lagi satu, kata dia. Orang tu, bini yang tu sakit kan. Tapi anak ramai. Tapi dia kata, nasib aku kahwin lagi satu. Dia cakap macam tu. Nasib abah kahwin lagi satu. Adalah orang jaga abah. Yelah tu. Anak-anak sakit hati. Tak apa. Ada kawan lah. Dia adik-beradik 10 orang. Adik-beradik 10 orang. Duduk Melaka lah. Duduk Melaka. Jadi ayah dia kahwin lagi. Ayah dia ceritanya kahwin lagi. Lepas tu mak dia tu, ya, mak si budak ni tak ada komen apa pun. Ya. Balik macam biasalah dia, layan macam biasalah. Tak pernah dia komen tentang sana. Tak pernah mengungut. Tak merungut, tak ada apa kan. Balik dilayan macam biasa. Ya. Jadi anak ni pun tahulah, anak ni sporting semua dengan ayah dia. Okey semua anak dia 10 orang ni. Lepas tu 6 bulan dia kahwin. Lepas tu bapak dia tak balik-balik sana. Duduk je kat rumah je kan. Jadi anak ni pun heran lah. Ya? Kenapa tak balik ke rumah makcik tu? Kan? Kan? Kata dia, dia kata apa? Tak sama kata dia. Tak sama dengan mak engkau kata dia. Kan? Rupanya dia dah ceraikan yang sana. Jadi ya hanya 6 bulan saja dia berkahwin. Lepas tu dia dah ceraikan, ya.
Jadi dia kata dengan anak tu, ya pak, kenapa tak bapak tak balik rumah makcik tu? Makcik kau tu tak sama dengan mak kau ni, kata dia. Dia Itu kata, dia. Betul, betul. ya, mungkin budi bahasa kebaikannya, ya, tak sama dengan Layanan. jadi kat sana agaknya masih melincah lagi. Masih Itu yang kasar-kasar. kasar. Jadi itulah mana dibagi pinjam je 6 bulannya. Aduh, macam-macam cari. Baik ya, kita teruskan lagi. Siapa nak baca satu lagi? Siapa yang tak baca lagi? Yang nak baca silakan. Siapa yang belum baca? Jawahir, senyap je. Jawahir Tak, ada. Ustaz. Sakit tekak. Sakit tekak. Okey, dimaafkan. Kak Zara tak ada, Kak Zara? Kak Zara ada tak Kak Zara ni? Ada tu. Tulisan ada? Datuk tak Nama ada. ada? Ada, buku tak ada. Buku tak ada Hadis yang pula. ini tak ada. Hadis dia mula pada satu-satu. Tak apa. Ada dengar suara jadilah. Okey, sambung yang lain. Silakan. Jun balik. Okey. Saya bacalah. Dari Aisyah, pesannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di dalam sakit yang ia wafat dengannya bertanya, "Ke mana aku besok?" Iaitu ia maksudkan hari giliran Aisyah. Hari giliran Aisyah. Isteri-isterinya izinkan ia menginap di mana ia mahu. Maka ia menginap di rumah Aisyah. Muttafaqun alaih. Baik, hadis 1091, hadis sah. Matan, isteri-isteri boleh memberikan. Isteri-isteri boleh memberikan hari gilirannya kepada salah seorang isterinya. Hukum mubah. Jadi cerita dalam hadis ini, Rasulullah SAW ketika itu sakit. Jangan kata Rasul tak sakit. Rasul juga sakit. Dia manusia. Jadi sakit ini dia membawa kepada kematian. Maknanya sebelum Rasul wafat tu, Rasul dia sakit. Dan membawa kepada kematian. Dalam saat macam itu pun Rasul kata, aku besok kat mana? Maknanya tanya giliran dia, esok saya kat mana? Maksudnya giliran itulah. Jadi isteri-isteri yang lain mengizinkan bahawa biarlah dia duduk kat rumah Aisyah tu. Biarlah Aisyah jaga. Jadi masing-masing meredai biar dia duduk kat rumah Aisyah je. Kalau kita nak datanglah jenguk ke sana. Biar dia duduk sana. Jadi itu artinya isteri-isteri lain itu mengizinkan. Dan diceritakan bahawa sakitnya membawa kepada wafat. Kewafatnya sebab itu wafat Nabi kan di rumah Aisyah. Kemudian dah wafat di situ pula mereka para sahabat berfikir atau berbincang mana kita nak kebumikan. Akhirnya usul yang diterima di mana Rasul wafat, disitulah kita kebumikan. Maka Rasul wafat di bilik Aisyah. Maka dikebumikan di bilik Aisyah. Itu yang sekarang makam Rasul tu, itu adalah bilik Aisyah. Rumah Aisyah. Dan sebelahnya kan Raudhah. Raudhah tu masjid. Masjid asal. Sekarang ni Masjid Madinah kan dibesarkan.
Yang Raudhah tu lah masjid asal kalau nak tengok, ya, kalau nak tahu. Dan sebelah masjid Raudhah tu makam Rasul. Itulah rumah Rasul. Lepas tu Rasul nak masuk rumah tu sebelah masjid je. Ya. Jadi akhirnya mereka bersetuju dikebumikanlah di rumah Aisyah. Ya. Itulah ya akhir wafat Rasul. Di mana jasad Rasul ya di bilik Aisyah. Jadi senang pada masa itu ya. Senang letak dia. Senang gali je kat situ. Betul. Dan tanam situ. Sebenarnya macam tu. Kalau kita meninggal kat mana kalau boleh, kita tanamlah kat situ. Apa yang kakak? Macam Datuk Arundin kan? Datuk Arundin, ya, dia meninggal kat mana tu? Ya. Yes. Tak bawa balik pun. Ya, sebab dia dah pesan macam tu. Tapi oleh kerana kesana dia boleh terima, tak apa. Ada setengah negara tak boleh terima. Cina tak terima, Ustaz. Cina tak boleh terima. Teringat dulu satu ustaz kan? Ingat tak satu ustaz yang meninggal? Dia bawa rombongan tu. Dia meninggal. Seminggu dapat balik. Berapa lama dia nak keluar daripada China tu. Sebab dia dah pergi, dah corok China. Dah jauh. Naik sampan lah, naik apalah. Oh, ya ke? Bila dia meninggal, nak balik tu terpaksa lah melalui ranjau-ranjau balik. Aduh, siksa. Orang negara sana tak mengizinkan dikebumikan di negara dia. Apalah bodoh tak. Jadi kita kena ingat jugalah kalau kita pergi negeri China ni, masalah tu saja. Kalau kita meninggal ni tak boleh tanam sana. Nak kena bawa balik juga. Walaupun berbulan-bulan. Jepun mahal, Ustaz. Jepun mahal. Jepun? Mahal. Tak payahlah. Kalau boleh tanam sana, tanam. Kalau tak boleh, terpaksa bawa balik. Ini kita cerita kalau negara kan. Dalam negara kita ni pun, ya, saya teringat dulu ada satu jenazah dekat Ulu Kelang. Dia punya emak ke meninggal kat situ. Si anak tu nak kebumikan kat situ. Orang situ tak benarkan. Sebab dia bukan Korea itu. Bukan Korea situ. Suruh bawa balik. Ya, ke Perak. Jadi hal macam ni, ini bukan luar negara. Dalam negara. Ya. Pun ada. Bukan Korea situ, tak dibenarkan tanam di situ. Masalah juga ni. Ya. Kalau jauh ke Perak, bawa ke Perak sana. Ada orang tu, mak dia meninggal kat Singapura. Dia bawa balik, dia dudukkan. Dia dudukkan naik kereta. Kalau tak kan urusan macam-macam kan. Duduk dalam kereta. Duduk dalam kereta. Oh, didudukkan. Bawa balik. Bawa balik. Sebab baru lagi meninggal kan boleh duduk kan. Keluar, cepat keluar. Kesian lah. Kalau tak lambat. Memang kalau asing pun dekat Malaysia, dekat orang Singapura lambat bumi Ustaz. Petang baru dapat. Orang Singapura kan lambat urusan. Tapi tak tahulah yang lain. Nasib masing-masing lah Ustaz. Ya. Itulah ya. Kadang dalam negara kita sendiri pun ada pula macam tu juga. Ya. Atau mana-mana boleh tanam. Rupanya tak boleh. Tak berdosa ke buat macam tu? Ya. Tak bagi. Kalau tak Korea masjid tu tak boleh tanam kat situ. Berdosa lah. Jawablah. Tanah wakaf. Bukan tanah sendirian. Bukan tanah wakaf. Siapa-siapa boleh. Kan? Umat Islam. Okey, lagi sambung. Ada lagi masa sikit. 1092 Ustaz. Kan? Ya. 1092. Baca je lah. Dan ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mahu safar
ia undi antara isteri-isterinya, maka siapa yang keluar undinya ialah yang safar bersertanya. Muttafaqun alaih. Nak sambung lagi Ustaz? Nah, Tak. Potong kelan 3. Tiga, dari Abdullah bin Zamah, ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seseorang dari kamu pukul isterinya sebagaimana memukul hamba. Diriwayatkan dia oleh Bukhari. Sekiannya. 1092 hadis sah. Matan, apabila suami ingin membawa isterinya musafir, salah satu caranya adalah dengan undi. Hukum mubah. Hadis 1093, hadis sah. Matan, suami boleh memukul isterinya seperlunya. Hukum lil irsyad. Baik ya. Dalam hadis 1092, kalau suami nak bermusafir, maka dia kena buang undi. Mana buang undi, mana isteri yang tercalon, itulah yang dibawa. Kena undi. Bawa empat-empat. Boleh juga bawa empat-empat. Tapi unta cukup 2 orang pula. Unta boleh naik 2 orang je. Jadi kena undi. Itu salah satu cara keadilan. Tapi zaman sekarang ini, zaman sekarang ni, terkadang isteri yang bawa suami. Bukan suami musafir, isteri bawa suami. Jadi kalau seandainya isteri yang bawa suami, maknanya isteri menanggung suami. Dia yang bawa. Jadi pada masa itu tak ada salahnya. Kerana dia nak berjalan kena temankan. Jadi kenalah temankan si suami tadi. Suami dah tak boleh drive. Baik. Yang akhir ini maknanya bukan tak ada hukum suami boleh pukul isteri, tapi boleh. Jangan jadikan pula pukulan tu macam memukul hamba ataupun memukul muka. Itu tidak dibenarkan. Melainkan pukulan itu pukulan sayang. Itu tak mengapa. Kalau pukul secara dera macam sekarang ini, isteri buat laporan polis, maka ada tanda, maka suami boleh dijatuhkan hukum. Kalau seandainya sampai ada tanda dan sedoktor pun sahkan bekas dipukul, itu maknanya suami juga akan disabitkan salah. Bila teringat pasal pukul ini, maka teringatlah kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub, ketika isteri anak-anaknya tinggalkan dia di dalam keadaan sakit yang tenat,
isteri tinggalkan dia ya bersama dengan anak-anaknya. Jadi pada masa itu dia bercakap ya, dia bernazar, kalau kau balik ya ke sini aku pukul 100 kali. Pukul 100 kali. Maka ya isterinya pergi itu, maka Nabi Ayub ni dah tak ada siapa yang boleh tolong lapkan dia lah, itu ni tak ada siapa. Ya, yang itu yang Allah bagi pertolongan kat dia. Dia suruh hentakkan kakinya ke bumi, lalu gugurlah penyakitnya. Dan disuruh mandi. Ya, maka terus sehat, hilang penyakitnya yang bertahun-tahun dia derita tu, hilang. Dia sehat. Lepas tu isteri dia balik dan anak-anak balik. Jadi oleh kerana dia sudah bernazar mengikut dalam Quran, maka dia pun laksanakanlah. Macam mana 100 kali tadi, maka diikat ya, jenis macam tali ikat. Jerami ya? Tali jerami ya. Yang dulu kan ada tali jerami kalau kita dulu-dulu lah. Sekarang tali rapiah. Ya. Jadi di tali jerami itu diikat 100. Diikat 100. Lalu dipukulkan kepada isterinya sekali. Jadi 100 lah namanya. Ya. Itu Nabi Ayub.